Okey, bab 5, kimia, konsumer dan industri. Kita fokus kepada minyak. Okey, pertama sekali kita tengok pada fungsi minyak. Okey, seperti yang kamu tahu, minyak dan lemak untuk memberikan tenaga, penebat suhu badan dan juga membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin utama. Ini adalah perbezaan. Okey, kita tengok bahagian atas yang warna kelabu tu. Okey, perbezaan antara lemak dan minyak. Okey, dalam keadaan pada suhu bilik, lemak wujud dalam keadaan pepejal, manakala minyak wujud dalam keadaan cecair. Dan lemak diperoleh ataupun didapati daripada daging dan mentega, manakala minyak daripada minyak sawit, minyak soya dan minyak kelapa. Okey, selain pada tu, okey, konsep dia sama. Okey, dari segi aspek sumber, okey, minyak kita dapat daripada tumbuhan, lemak kita dapat daripada haiwan. Okey, manakala takat lebur bagi minyak adalah lebih rendah, manakala takat lebur bagi lemak adalah lebih tinggi. Dari segi kandungan asid lemak, untuk minyak, peratus asid lemak tak tepu adalah tinggi, manakala bagi lemak, peratus asid lemak tepu adalah tinggi. Okey, contoh bagi minyak adalah minyak sawit dan contoh bagi lemak adalah mentega. Okey, ini kita tengok persamaan di antara lemak dan minyak. Okey, pertama sekali dari segi tindak balas. Dua-dua lemak dan minyak adalah melibatkan tindak balas di antara 3 molekul asid lemak dan gliserol. Okey. Kemudian dari segi sifat, okey, kedua-dua lemak dan minyak dia bergantung kepada jenis asid lemak yang terlibat dalam tindak balas pengesteran bersama dengan gliserol. Okey, tindak balas umum. Tindak balas umum iaitu melibatkan tindak balas pengesteran di mana lemak dan minyak ni dia melibatkan tindak balas pengesteran antara gliserol dan asid lemak, di mana ia berada dalam siri homolog yang sama. Kesimpulannya, untuk hasilkan lemak dan minyak ni, dia melibatkan tindak balas pengesteran, di mana melibatkan tindak balas antara asid lemak, okey, dan gliserol. Okey. Ini adalah contoh asid lemak, okey, asid palmitik, asid stearik, kemudian asid linolik. Ini contohlah contoh asid lemak. Okey, kita tengok ada lemak ada dua jenis. Satu jenis lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Kalau lemak tepu, okey, dia lemak tepu dia melibatkan tindak balas, okey, dari asid lemak yang tepu iaitu asid palmitik, asid laurik dan asid stearik. Okey, manakala lemak tak tepu, okey, melibatkan asid lemak yang tak tepu. Okey. Contohnya adalah asid olik, asid linolik dan asid linolenik. Okey, maksudnya untuk hasilkan lemak tepu ni dia melibatkan tindak balas dari asid lemak yang tepu. Manakala lemak tak tepu melibatkan tindak balas daripada asid lemak tak tepu. Di mana dalam lemak tepu tu ada ikatan tunggal sahaja. Okey, dalam lemak tepu, okey, kita nak tahu lemak tepu ataupun lemak tak tepu, kita tengok pada jenis ikatan. Sama ada ikatan tunggal ataupun ikatan ganda dua. Okey, bagi lemak, okey, dalam rantai karbon, okey, dalam rantai karbon yang melibatkan lemak tepu terdiri daripada ikatan tunggal sahaja. Tapi kalau dalam lemak tak tepu ada ikatan ganda dua. Okey, dalam rantai karbon tu ada ikatan ganda dua. Kalau kamu nak tengok itu adalah lemak tepu ataupun tak tepu, kamu tengok pada rantai karbon. Kalau dalam rantai karbon
lemak tak tepu, kamu akan jumpa ikatan ganda 2. Tapi kalau ikatan tunggal sahaja, jadi itu adalah lemak tepu. Okey, takat lebur bagi lemak tepu adalah tinggi, manakala takat lebur bagi lemak tak tepu adalah rendah. Okey, keadaan dia kalau lemak tepu dalam keadaan pepejal, lemak cair. Okey, ini kamu tengok macam cikgu dah terangkan tadi. Okey, dalam rantai karbon, kamu tengok ada ikatan ganda 2 ataupun tak. Okey, kalau asid lemak tepu, okey, kamu akan dapati semua adalah ikatan tunggal di antara atom karbon. Manakala asid lemak tak tepu, okey, kamu akan jumpa at least satu ikatan ganda 2. Okey, sekarang penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okey, minyak mengandungi peratusan lemak tak tepu yang tinggi. Lemak tak tepu dapat ditukar kepada lemak tepu melalui tindak balas penghidrogenan. Okey, kita tengok penukaran lemak tak tepu kepada tepu. Tindak balas yang kita jalankan adalah tindak balas penghidrogenan, di mana gas hidrogen disalurkan ke dalam minyak yang panas dengan kehadiran logam nikel iaitu mangkin sebagai mangkin mempercepatkan kadar tindak balas. Kemudian, ikatan ganda 2 pada rantai karbon terbuka dan atom hidrogen ditambah pada rantai karbon. Macam cikgu kata, lemak tak tepu dia ada ikatan ganda 2. Tapi bila kamu alirkan gas hidrogen, okey, jadi hidrogen ditambah. Okey, ditambah pada rantai karbon dan maksudnya ikatan ganda 2 tu akan terbuka, hidrogen pun ditambah dan menjadi ikatan tunggal. Okey, ini adalah contoh kalau kamu tengok. Lemak tak tepu, kalau kamu perasan ada ikatan ganda 2. Tapi once dia dah melalui proses penghidrogenan, okey, ikatan ganda 2 dah hilang, okey. Maksudnya dah terbuka dan ditambahkan dengan hidrogen, tinggallah ikatan tunggal. Jadi ikatan ganda 2 dah tak ada. Okey. Penambahan atom hidrogen pada rantai karbon menyebabkan jisim molekul bertambah dan menyebabkan takat lebur serta takat didih pun akan meningkat. Ini menerangkan kewujudan margarin sebagai pepejal pada suhu bilik walaupun dihasilkan daripada minyak. Okey, ini adalah kegunaan minyak dan lemak sebagai bahan api bio, sumber nutrisi, makanan haiwan, sabun dan bahan penjaga.